Kita pergi muka surat 135 perenggan 2 dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa yahsulu aslu sunnati bi tikrari suratin wahidatin fi rak'ataini wa bi adatil fatihati in lam yahfaz ghayruha aw wa bi qari'atil basmalati la bi qasdi annaha allati hiya awalul fatihah. Dikata cukup sebagai sunnah, cukup sebagai sunnah, ya. Sunnah di sini dengan mengulangi sebuah surah pada 2 rakaat dengan membaca surah Al-Fatihah. Di sini dia beritahu bahawasanya kalau kita semayang, lepas dia beritahu kalau kita semayang, rakaat pertama kita baca Fatihah, kita baca surah. Rakaat kedua lepas baca Fatihah kita baca surah. Tapi apa kata kalau kita tak ingat baca surah? Tak usah baca surah lah. Atau gani. Itu dia. Ini dia kata jangan begitu baca surah semacam. Kalau kita ingat satu surah, baca satu surah. Lepas baca Al-Ham, rakaat pertama kita baca Qul Huwallahu Ahad. Rakaat kedua pula lepas baca Fatihah kita baca Qul Huwallahu Ahad juga. Jangan tinggal lalu. Itu dia. Jangan pula kita kata rakaat pertama kita semayang baca Fatihah, lepas tu kita tak ingat baca Fatihah tu. Kita tak ingat pula. Kita tak ingat nak baca surah. Dia ingat tu sebab kita dah hafal. Kita bacalah surah pendek walau seayat pun. Kita dah ingat juga seayat pun. Misalnya rakaat pertama waladdallin amin. Kita dah ingat. Qul Allah pun dah ingat, wala adiyah pun dah ingat, wala asir pun dah ingat. Dia ingat satu ayat aja. Satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Tu kita ingat, kita baca lah pendek apa. Walaupun satu ayat. Jangan kita, bukan jangan mana, jangan kita tinggal sunat tu. Bila baca Fatihah kita ingat satu ayat aja. Apa satu ayat tu? Qul huwallahu ahad katakanlah. Bacalah setakat tu, jangan tinggal. Okey, yang kedua baca Qul Huwallahu juga. Allah sama tak ingat. Maknanya jangan kita kosongkan tempat sunat tu dengan cara begitu saja. Kita isi dengan ayat Quran juga. Walaupun satu ayat, walaupun satu kalimah, boleh juga satu kalimah apa. Itu cara dia. Itu jelas tu. Dengan membaca surah Al-Fatihah lagi, ataupun kita baca, tapi kalau begini kita berasa pelik sikit dah. Kita baca surah Fatihah 2 kali. Rakaat kedua baca 2 kali. Baca rakaat Allahu Akbar, kita baca Qul Allah. Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Surah tak ingat. Baca sekali lagi itu. Alhamdulillah. Boleh kita tak apa. Tapi kita ingat Fatihah yang kedua ni bukan
Bukan Fatihah pertama lah. Fatihah pertama tu wajib lah, rukun lah. Fatihah kedua ni sunat. Kena kita itikad kita lah. Tak apa, boleh tak apa. Boleh. Gitu. Kalau kita baca Fatihah yang pertama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tolin amin, suruh tak ingat. Baca sekali bismillah sekali lagi. Tapi bismillah kalau kedua Ar-Rahman Maliki Yaumiddin bukan hak wajib. Hak sunat lah. Boleh tak apa. Apa? Illam yahfaz ghairah, kalau kita tidak ingat orang lain daripada Fatihah tu, kita baca 2 kali. Tapi baca Fatihah pertama tu, surat pertama tu rukun sembahyang. Lepas tu kita sambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin hingga akhir. Itu jatuh bahagian baca Fatihah, jatuh surah, tidak sunat. Illam yahfazah, kalau kita tak ingat surah lain tu. Dan dengan membaca basmalah, kita baca bismillah lagi sekali dengan maksud bukan sebagai ayat pertama surah Al-Fatihah. Baca bismillah kali yang kedua tu. Wallahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita itikadkan bismillah yang kedua, alhamdulillah yang kedua ni bukan buka dulu. Ni bismillah ganti surah yang tidak ingat. Jadi dia jadi badal, ganti surah yang tidak ingat, kita baca Fatihah. Fatihah pertama rukun sembahyang, rukun qauli. Ayat kedua ni bismillah alhamdulillah jatuh bahagian surah sunnah. Itu boleh tak jadi masalah apa-apa. Tapi la biqasdi annahi allati hiya al-Fatihah. Jangan kita kasarkan bismillah tadi. Bismillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tu. Ini bismillah sunnah. Bismillah dalam Fatihah tu wajib. Jadi perkara ini tak banyak disebut dalam kitab Jawi. Tak ada. Tak ada. Di sini disebut. Itu maknanya kitab ini ada kitab walaupun dia punya bentuknya tak begitu tebal, berjuzuk, tapi ada masalah yang halu-halu dipanggil masalah daqiqah. Masalah halu yang tak ada lah kitab banyak tu ada disebut sini. Itu istimewanya. Sebab perkara ni orang cermat sangat dia. Bukan cermat belajar tu, cermat dia menulis tu. Dia kabur sikit banyak guna dah. Banyak huraian dia. Kisah Jainuddin Al-Malibari ni anak murid kepada Syekh bin Hajar Al-Haytami. Dia belajar dengan tubuh dia di Mekah. Itu jelas tu. Jadi kalau orang kata tak ingat hak lain tu, ingat bismillah saja, alhamdulillah saja, baca bismillah tu hak jadi rukun sembahyang tu, tak payah baca bismillah alhamdulillah. Hak sunat kedua tu orang kata gitu. Hak tulis tidak, mana tulis yang ini alhamdulillahirabbil alamin tu hak wajib rukun qauli, yang ini hak sunat ganti surah. Jadi kelebihannya dapat pahala juga. Pahala juga. Pahala baca surah Fatihah kali yang kedua tu, Al-Fatihah tadi. Jatuh pada baca Al-Ham tu jatuh pada surah yang tidak ingat baca surah tu. Orang tak nak baca Allah pun tak ingat. Macam orang baru masuk Islam katakanlah. Malah dia diajar baca Al-Ham je. Betul? Jadi baca Al-Ham tu dia pun baca sekali Al-Ham sekali-kali dalam bentuk surah sunat. Ono jatuh dia wajib, mana itu sunat boleh pahala macam. Ono pun wajib jadi pahala banyak sangat. Orang ni jatuh pada sunat, ada habuang sunat tu. Bukannya makruh, bukannya haram, tapi sunat. Itu hukum dia. Itu jelas.
Ini kita nak baca surah tadi ingat baik. Sunat baca surah, lepas baca alham tu ingat baik. Ini bagi orang sihat. Kalau orang uzur, orang bagi dedah semua dia dedah. Jangan baca sunat. Awak baca je. Orang tu dia dedah. Kadang keluar air kecil, titik. Kadang keluar. Tak ada cang dia nak ambil air semayang. Bila ambil semayang tu nak semayang, keluar kecil tu. Dia wajib juga semayang, dipanggil jamul hadas. Tapi dia kena ambil baca hak wajib je. Alham saja dia ambil. Allah kebaksa dia boleh Allahu Akbar. Jangan baca surah, jangan baca wajah tu. Kerana nak mengurangkan hadas tu. Jangan lama semayang banyak hadas keluar tu. Tak boleh kita semayang hadas keluar tu baik semayang kita batal. Kita baca hak wajib je. Lepas tu kita jaga tu. Nak baik. Orang damul hadas maknanya orang selalu keluar najis. Macam dia kecil tu. Kecil dia tu boleh ada kecil tu. Boleh tak apa-apa. Tapi keluar dedah dia. Sebelum dia nak semayang tu dia tunggu dulu. Nak semayang zuhur jangan biar semayang lagi. Bila nak semayang zuhur tunggu dulu. Tunggu. Bila masa waktu zuhur barulah dia bersedia. Basuh. Lepas air najis tadi, kencing tadi basuh. Tu. Cepat-cepat balut. Jangan mamai lah, jangan pergi suruh sini. Cepat-cepat. Kalau nak pergi masjid tu cepat-cepat sikitlah makna. Jangan duduk rumah ambil dah. 10 minit bersabar sini keluar. Itu tak boleh lah. Cepat-cepatlah sikit makna. So waktu kalau semasa orang diri senang lah. So waktu dia prepare sedia. Prepare. Basuh tempat korang najis tu. Basuh. Ambil sembahyang. Habis tu jangan main. Jangan pergi situ, pergi sini, pergi kedai minum kopi di sini, jangan. Allah. Jangan baca wajah tu. Baca wajah tu sunat tu. Jangan baca di iftitah. Baca bismillah alham je. Jangan baca surah. Baca waladdallin amin. Sujud. Jangan lama-lama sujud nanti keluar. Baca tahiyat tu jaga kat belakang. Sunat-sunat belakang. Tiba-tiba keluar sungguh najis. Tengah rokok tu keluar. Dimaafkan. Kerana kita jaga dah kerenahnya. Hak sunat kita tak baca panjang-panjang. Kita tak baca panjang pun, tak baca pun sunat pun. Kita baca wajib saja. Maka jawabnya senang kita. Pahala sama dengan orang sihat. Anda kita buat tu sampai kita dang semayang tu acting tak keluar lagi. Lebih salah. Pandai kita dan semayang tu keluar acting. Kena kita buat tu. Pasal kita tak baca surah sunat. Itu cara dia. Lepas tu keluar acting kediang tu. Tak apalah mana. Di luar semayang dah tu tak apa. Itu cara dia. Itu tadi surah jangan baca. Dan dia nerai supaya kalau baca surah keluar najis. Jadi kita dah lama sangat sampai 4 minit, 3 minit, 2 minit kita semayang katakanlah. 3 minit air keluar. Kalau semayang tu buat sunat tu banyak tu. Wajah tu banyak tu. Tahiyat awal tu banyak tu. Sunat kan. Itu cara dia. Nak mengeluarkan hadas. Hadas maknanya najis keluar tu. Wasuratun kamilatun haitsu lam yaridil ba'du kama fit tarawih afdalu min ba'din tawilatin wa in tala. Membaca lengkap satu surah. Kita baca lepas baca alham tu kita baca satu surah yang lengkap.
macam kita baca Wadduha sampai habis, baca kuliah sampai habis. Lebih baik kita baca hak hari ni satu surah daripada kita ambil hak panjang surah Al-Baqarah sampai panjang tu dah habis. Lebih baik apa ni? Itu dia. Lebih baik apa pendek. Pasal lekat satu surah. Tapi kalau kita baca Al-Ham tu macam biasalah. Lepas tu kita baca sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu, panjang itu. Panjang. Tapi surah Al-Baqarah panjang sangat. Surah panjang sekali dalam Quran surah Al-Baqarah lah. Tu. 10 lebih. Lebih baik kita baca sayaqulu, kita baca wal asri, baca innal insana. Itu dia. Pasal disebut wal asri siapa? Bil haqq. Tapi style orang moden pada ini, dia nak ubah style dia tu baca surah panjang-panjang. Bukan dilarang maknanya, bacalah jarang sekali maknanya. Jangan tingkat sangat dengan hukum ni, baca jarang sekali. Dan ni suasana pada masa menyegarkan kita, katakan boleh baca. Tapi kalau kita nak baca macam tu selalu gitu, memang tidak dihormati. Tidak dihormati. Yang dia mengerti, ikut Nabi baca. Nabi baca ayat penuh. Tak pernah Nabi baca ayat panjang tu. Tak pernah baca Nabi baca ayat pendek. Kecuali Nabi baca hak panjang sembahyang tahajud. Sembahyang subuh tu, malam Jumaat tu, susah sajadah. Panjang ayat tu ya. Kecuali malam tarawih baca surah Al-Baqarah sampai habis. Dan surah Al-Imran sampai habis. Itu boleh panjang tu. Pasal ada hadis mengatakan suruh panjang. Semua tarawih kan? Tu. 2 surah saja. 2 surah. Kita baca bulan puasa 1 juzuk semalam tau. Dia panjang tau. Tapi hak yang 1 juzuk tu, hak yang ada nafs. Kalau hadis Nabi bukan 1 juzuk, 2 juzuk, 2 surah. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dan surah inilah kata Nabi, hari kiamat kelak, bila kita baca surah Al-Baqarah tu dan surah Al-Imran tu, mana-mana malam, mana-mana masa, sampai habis 2 surah tadi, tak kira malam Jumaat mana, insya-Allah dan rahmat Allah bagi kita. Di pada masa kelak, kata hadis Nabi, kita terlindung daripada haba panas matahari di pada masa. Kita dilindungi oleh awang-awang, berlapis-lapis awang. Ini sajalah surah yang kita harus ingat dan kita baca. Ikut metode Nabi. Surah Al-Baqarah sampai kotang, surah Al-Imran sampai kotang. Baca di Quran lah mana? Belah duduk lah mana? Itu dia kata wasuratun kamilatun, baca lengkap satu surah bila tidak diriwayatkan dari Nabi membaca sebagai surah, seperti pada sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih seperti pada solat tarawih adalah lebih utama daripada membaca sebahagian surah. Kena baca habis Al-Baqarah dan Imran. Bulan puasa. Bulan puasa. Kalau di bulan puasa baca, tidak bulan puasa nak sab 2 surah saja. Dia begini. Mengikut hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW dia sembahyang di masjid 3 malam. Semayang tarawih lah, semayang. Malam yang keempat Nabi tak pergi. Bila lepas sembahyang subuh, orang tanya Nabi,
Ya Rasulullah, baginda tak datang subuh tadi, belum subuh tadi semayang tu. Begini, laqad khasyitu alaikum an tufrada alaikum. Saya takut kalau semayang juga, semayang ini nescaya aku jadikan semayang tu jadi fardu lah kamu. Aku takut ini sunat aja, bukan fardu. Khasyitu an tufrada alaikum, aku takut jadi fardu atas kamu sang tarawih tu. Masa itu Nabi tak semayang 20. Yang 12 rakaat aja, 4. Sampai ke rumah, sahabat Nabi dengar Nabi duduk baca sambung ayat tu, macam suara bunyi derang lemah lembut, sedap dengar suara tu, derang. Nabi baca surah, sambung lagi sampai 20 rakaat. Itu sementara memang ni zaman Nabi. Tapi dia buat seorang di rumah dia. Masjid tu 12 rakaat tu, 4 tu buat masjid. Jadi 20 ni buat di rumah, sambung di rumah. Sahabat dengar. Masa Sayyidina Bakar begitu juga. Buat 12. Buat seorang di rumah. Mari Sayyidina Umar, dia tengok ramai sangat dalam masjid Madinah tu, sini orang buat semayang tarawih, sini ramai. Orang puan berderu belah orang puan semua tahu. Apa suku-suku imam dalam masjid Madinah tu? Imam lelaki yang mana? Semua nak menyatukan ramai-ramai tadi. Sayyidina Umar lah yang buat 20 rakaat. Siapa sekarang ni? Nak menyatukan biar sistem tu biar sama apa? 20. Orang yang buat 12 rakaat tu, 8 rakaat tu tak apalah mana, dah sepertikan dah mana. Sepertikan tu molek dah dia buat dah. Tapi pada orang soleh-soleh, dia tak akan ubah sistem semua tarawih 20 tu bagaimana Sayyidina Umar buat. Kan Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ajuz ala bil anak bin nawajis. Ingatlah, peganglah kamu sunnah aku, sunnah sahabat-sahabat aku. Sayyidina Bakar, Sayyidina Semang, gigit betul-betul, pegang betul-betul dengan sunnah aku dan sunnah sahabat-sahabat aku, dengan isi gigi kamu, pegang betul-betul. Tu Nabi kata besar, ikutlah apa khalifah dia buat. Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi yang menunjuknya Sayyidina Umar menunjuk. Pasal apa? Itulah seorang khalifah yang cukup hebat. Tenaga dia kuat, siasah dia tu memang adil, perang dia memang hebat, ilmu dia cukup tinggi dan ilmu perang dan sebagainya. Ijtihad dia memang dapat membangunkan umat Islam ketika itu. Nisbah khalifah lain tu tinggi juga, bagus juga, tapi dia lah satu khalifah yang menunjuk. Nak tahu dia meter Sayyidina Umar, khalifah yang terbaik lah selepas Nabi Muhammad mati. Itu Sayyidina Umar. Masa dia lah banyak perubahan yang dibuat, bidang hukum hakam dan sebagainya. Itu cara dia. Jadi balik pada sembahyang tarawih tadi, kalau nak baca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah Alif Lam Mim itu, sambung lagi surah Al-Imran, itu lebih baik. Panjang surah tu. Di sini dia beritahu, tengok saya baca sikit. Dia kata sini, kelebihan membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dalam bulan puasa. Dia kata, kalau nak tahu bagaimana bacaan kita itu atas dunia ini, surah Al-Baqarah, Ali Imran dan banyak lagi amalan soleh kita buat atas dunia, nak tahu kesan tu membuat akan kita dapat hasil di akhirat pula. Buat atas dunia, budi yang baik tadi, kesannya dapat sampai ke akhirat. Jadi buat atas dunia, buat kerja atas dunia, pahala bila akhirat dapat kita petik pahala tu, manfaat bacaan kita di akhirat pula. Tengok sini kata, dia kata atas dunia ini, kata dia,
Banyak benda-benda yang kita dapat buat, tapi tak nampak hasil lagi. Tak nampak hasil lagi. Kita semayang, kita puasa, kita keluar, tak nampak hasil lagi. Kenapa? Kita masuk dalam kubur, dia pakai zat. Di sana kita dapat lihat. Pertama dia kata dia, pada masa itu bila kita sampai ke alam barzah, alam barzah tu kalau ikut apa ni Al-Quran, alam kubur. Istilah dia alam kubur, alam barzah tu. Barzah ni alam sempadan antara dunia akhirat. Alam dunia sempadan dia alam kubur, selagi akhirat. Tiga-tiga ni, dunia, alam kubur, satu bulatang duduk dia. Nak lari di mana kita? Sekarang kita di atas dunia, mati duduk dalam kubur, balik ke akhirat. Jadi kita duduk dalam satu bulatang. Bulatang ni ada tiga alam. Alam duniawi, alam kubur, alam mithali ataupun alam barzakhi, dan alam akhirat. Tiga. Tahu lagi. Nak pusing. Nak tembus ke mana kita? Nak singgah di mana kita? Tak ada sayap nak semua ni, nak lari mana? Tak boleh. Jadi hasil kita buat di sini belaga dia. Di sini ada. Tak lari. Tak boleh atas bumi, tak boleh pahala. Akhirat duduk atas alam kubur boleh. Ringankan azab kubur, itu baik ya. Dapat cerah kubur, dapat nikmat dalam kubur. Masa lagi akhirat ni orang betul-betul. Tahu dia kata. Dia kata Innal Baqarata wa ala Imran. Dia kata sesungguhnya bila kita baca surah Al-Baqarah, Islami tu Misalnya kita kitab tu, wa ala Imran, dan surah Ali Imran panjang. Surah Al-Baqarah surah yang panjang sekali dalam Quran. Orang pendek-pendek dia panjang sekali. Yang surah Ali Imran kali 2 surah. Ta'tiyani yaumal qiyamah, dia datang akhirat pula. Jadi bacaan kita tu jadi macam rupa. Jadi bacaan kita dosa tadi jadi macam rupa, jadi objek, jadi benda, jadi material, jadi nampak benar kesan dia cerah langit itu. Orang lain meraung, sedih, panas, berpeluh, kita selesa. Macam mana tu? Kanahuma ghammatani wa riyayatani. Ketika itu adalah surah Ali Imran dan Al-Baqarah, dia jadi dua lapis awang. Cerahlah kita ni, cerah macam dua lapis awang duduk mengelilingi kita dan keluarga kita di pada masa itu. Jadi buah kita buat atas dunia jadi buah di akhirat. Kita baca surah ni macam buah. Kita tanam buah ni, bacaan ni. Di buah di atas dia jadi awang. Itu dia panggil muhakatus surah. Dia pindah. Macam kita tanam pokok apa duri ni, pokok durian. Bila tanam pokok durian di butir ni, dia jadi batang. Lepas tu jadi dahan, lepas tu keluar buah. Lepas tu jatuh jadi buah. Macam mana buah ni berbuah jadi pitih? Tak nampak pitih dalam buah tadi. Ambil buah dia, buah pasar. Ramai orang beli pasar sedap. Habis lagi buah kita. Jadi buah durian tadi dia berbuah pada tempat dia. Di mana buah jadi pitih di pasar. Kalau kita baca ni buah dia mana? Dia akhirat keluar. Itu kiasan. Surah Al-Baqarah kita baca ni kiasan ni jadi buah dia lah jadi awang, dia akhirat keluar. Itu dia panggil muhakatus. Gambar orang itu dia berpindah kepada akhirat keluar. Sebab itu kita bunuh pada Tuhan. Bila kita baca Quran, dia rahmat Al-Quran dapat kita petik akhirat keluar. Itu dia. Jadi kullama azalla faqad rasikas sahabah. Atas kepala kita macam awang, sejuk je, air condition. Sejuk gitu. Itu rahmat Al-Quran tu. Jadi kata tu guru saya, walaupun ibadat tu banyak sangat, dia kata, dia pesan situ lah. Saya ngaji situ dulu. Ada tu. Amal ngaji tu. Anak Tok Kepala pada kat situ. Ramai ngaji, dia dengar-dengar ngaji.
Dia kata hak apa Nabi buat tu, hak Nabi kata tu banyak. Dia kata siapa Nabi buat tu ambillah sekali sama hidup. Kalau boleh setiap hari. Kalau tak boleh seminggu sekali. Kalau tak boleh sebulan sekali. Kalau tak boleh setahun sekali. Kalau tak boleh buatlah sekali sama hidup. Gitu. Jadi kita baca je sekali ni. Sebelum kita mati kita baca ayat Al-Baqarah dan surah Al-Imran, baca surah ni. Oh rahmat dari Allah. Ya Allah, anugerahkan kami rahmat Al-Quran ya Allah. Selamat kami di dunia akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Buat sekali. Lagi bila-bila lagi ada masa buat baca malam dah malam faham dah apa. Ekah ayat-ayat ni. Bagi semalaman tu dah 2 jam habis ini ayat ni dia akan jadi samarah, jadi buah kat keluar. Itu dia. Jadi dia berupa. Macam dia yang tadi dia jadi pitih merah, pitih hijau dah pasal. Oh ni baca sini sampai lengah gitu. Akhirat keluar tenang kita jadi lega hati, lega emosi. Tahu lega? Tenang. Orang lain merau tolong. Apa ni? Sweat. Apa sweat ni? Apa ni? Peluh sampai ke ni. Sampai ke leher ni. Peluh. Orang lain tu. Nangis tu nak tolong. Siapa nak masuk hidung. Kalau masuk hidung lemah tau. Itulah. La ilaha illallah. Itulah seksanya kalau kita tak tanam modal molek. Modal amal soleh di dunia ni. Itu dia. Waqala, kata Nabi, taji'ul a'malu yaumal qiyamatu fataji'us salatu thumma taji'us sadaqatu thumma taji'us siyamu. Al-hadis. Lepas itu Nabi kata pada kiamat itu pula maka datanglah semayang kita mari melindungi kita, bersyafaat pada kita. Datang pula lah as-sadaqah, sedekah kita, zakat kita, melindungi kita daripada masa. Thumma taji'us siyam, datang puasa kita pula. Jadi makna apa yang kita buat tidak sia-sia. Ada imbuhannya, ada rewardnya, ada pahalanya, ada balasan. Itu kelebihan daripada Allah kepada kita. Itu. Jadi setiap amalan kita buat ni jangan kata sia-sia. Kita kata freedom sia-sia je tak ada. No profit, tak ada untung. Tidak. Tak tahu. Itu cara dia. Jadi ini surah yang panjang yang boleh kita baca kalau ingat dalam semayang. Kalau tidak pun dia semayang tak apa. Itu kata dia. Itu jelas. Itu dia kata membaca lengkap satu surah bila tidak diriwayatkan dari Nabi. Membaca surah Nabi tak khabar surah panjang-panjang. Tapi dalam surah sembahyang tarawih kata dia seperti pada surah tarawih adalah disebut ada lebih utama daripada membaca sebahagian surah sekalipun panjang bacanya. Jadi peluang kita ada, kita bacalah. Baca pendek pun boleh, baca panjang pun boleh. Yang pertama sekali kita ambil dari segi warid hadis. Datang hadis mengatakan dua surah ni istimewa untuk kita baca bulan Ramadan. Bacalah dalam semayang ke atau di semayang dia baca bulan Ramadan, dan juga di masa bukan malam Ramadan, bukan dalam sehari puasa tu, macam hari ni dan sebagainya, boleh kita baca. Itu dia. Habis. Satu tiga enam, muka 136, wa yukrahu tarkuha ri'alatan liman awjabaha. Makruh bila tidak membaca ayat, makruh bila tidak membaca ayat sesudah Al-Fatihah.
Kalau kita semayang lepas baca Alhamdulillah rakaat pertama, rakaat kedua kan, baca Alhamdulillah alamin, kita baca. Lepas tu kita tak baca surah. Rakaat kedua kita baca Fatihah, tak baca surah. Itu makruh aja. Apa makna makruh? Tak ada apa-apa imbuhan lah, tak ada pahala apa-apa. Tak tu. Tapi kalau kita buat, kalau kita apa ni buat juga, maknanya kita tak dapat pahala. Kalau tinggal boleh pahala. Tu dia makruh. Pasal apa makruh tu? Ri'ayatan liman aujabaha, sebagai perhatian terhadap, ada pihak ulama mengatakan baca surah itu adalah wajib. Ada juga ulama mengatakan wajib. Baca surah itu wajib. Itu dia. Di sini dia khabar nanti tadi dia khabar Ali Imran, betul lah tu, dia kata di sini dia kata juga tadi sikit kita ambil juga dalam sembahyang subuh. Dia kata datang juga hadis dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ni lah kitab ni pula disambung disambung, bukan bulan puasa saja, sembahyang subuh boleh juga ni. Makruh ditinggalkan baca ayat tadi, masalahnya ialah pada lain daripada semayang jenazah. Kerana makruh kita baca surah semayang jenazah. Dan lain daripada semayang orang yang ada hadas kecil, ada besar tu, keluar sama najis tu. Pasal apa? Iza kana junuban, dia berjunub, dia kata li hurmati alaih, maknanya jangan baca. Tadi anak kata adik jangan baca. Tu je, ambil wajib je. Kemudian dia kata lagi, terkecuali daripada ketentuan dibaca sudah Al-Fatihah apabila ayat itu dibaca sebelumnya. Dalam hal ini tidak dianggap sebagai sunat. Ini tak ada orang buat macam ni, baca surah dulu, baca Al-Fatihah ke dia ni. Tak ada orang buat tu, tak ada hal sunat. Kita semuanya baca surah dulu, Qul huwallahu ahad dulu, lepas tu baca Al-Ham tu. Tak boleh gitu. Tapi bukan pada sembahyang, makruh. Baca semula lah, baca surah tiang. Itu dia. Terkecuali kata dia daripada ketuan, dia baca sesudah Al-Fatihah tu, apabila ayat itu dia baca sebelumnya. Dalam hal ini tidak dianggap sebagai sunnah, bukan makruh. Baca surah Wallahu ahad, baca Al-Ham, jadi bercanggah lah tu. Jadi hak ni tak makan Qul Allah, baca Qul semula dia tu. Mengapa jadi begitu? Apa ada orang begitu ke? Itu cara dia. Ada orang begitu. Kalau sengaja dia buat begitu tu, memang tak betul lah. Memang tak betul tu. Jangan buat begitu, sebab canggah dengan apa yang Nabi susun semayang tu. Nabi susun semayang itu ialah takbir Allahu Akbar. Nabi susun betul. Mula masuk semayang tu, Allahumma arihna bis solat. Ya Allah, lapangnya istirahatnya diri aku, hatiku, ya Allah. Nabi Allahu Akbar. Nabi baca Al-Ham. Nak pergi baca bismillah, Allahu Akbar, baca wajah tu. Lepas tu baca Al-Ham. Nabi susun boleh. Dulu dia objek baca Fatihah, baca surah. Susun. Itu Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah kamu bagaimanakah kamu tengok aku semayang. Sallu kama ra'aitumuni usolli.
Semayanglah kamu, dia khabar sahabat dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu bagaimana aku semayang. Nabi susun. Ambil semayang dulu. Tegak semayang. Sebab jemaahnya arihna bis solat. Ya Allah. Takbir Allah akbar. Baca dengan kita. Surah Al-Fatihah. Baru baca surah. Sampai ke akhir Nabi buat. Susu. Tiba-tiba kita canggah lawan arus. Kena tinggal tu. Jadi tak boleh paling lah mana. Maka haram. Kemungkinan berlaku ni orang yang tak tahu hukum, orang jahil, atau kemungkinan orang tu qaribul ahdi. Qaribul ahdi orang baru masuk Islam. Tak tahu. Dia tak biasa. Jadi benda ni tak biasa pada dia tu. Jadi benda yang dia panggil yang lazim yang berlaku dalam masyarakat kita ni, dia baru masuk, dia orang baru ni tak biasa, jadi ada sikit apa bercambar dia ni. Tak apalah maknanya bukan haram. Itu dia. Habis. Wa yanbaghi an la yaqra al-Fatihah man yalhanu fihi lahnan yuhil makna wa in ajaza an at-ta'allum. Saya kira bagi orang yang membaca ayat selain Al-Fatihah selalu mengalami ketidakfasihan yang merubah makna, sekalipun hal itu lantaran tidak mampu belajar agar tidak membaca selain Al-Fatihah. Orang yang bacaan dia itu ada lahan makna pelak-pelak. Tengok dia kata sini, dia kata saya bagi orang yang kalau baca ayat selain daripada Al-Fatihah tu mengalami telur-telur. Alham molek. Alham ready, okey, alham straight forward. Molek. Bila baca ayat Quran, surah Quran lain tu jadi telur dia. Telur tak berubah makna, tak tahu. Berubah makna tak boleh. Berubah makna. Telur ni, lahang ni ada dua keadaan. Satu, dia baca telur berubah makna. So baca lah. Selagi dia telur baca, makna tak berubah. Tu tak apa. Tu dia. Itu dia kata. Saya kira bagi orang yang kalau baca ayat selain Al-Fatihah tu, dia boleh baca Fatihah. Tapi orang tadi tidak fasih baca surah. Sekalipun hal ini lantaran tidak punya pelajar, tak belajar agar tidak membaca selain daripada Al-Fatihah. Jadi jagalah sikit mukjizat Al-Quran. Jangan baca telur. Kalau telur tu bermakna hukumnya haram. Kalau setuju ni haram tu juga, itikad tu begitulah dia baca salah tu Al-Quran juga. Kacau ni. Kena belajar. Kena belajar. Ingat ya? Kena baik-baik baca tu. Pertama sekali kok pelak ni, kok salahnya, salah yang tidak berubahkan makna tak apa. Macam apa? Macam diwakaf. Yang tak kena, tak berubah makna. Tapi kalau wakaf yang tak kena tempat dia, wakaf tu banyak saksal hak. Ayat mana? Ayat mudah je. Qalu innallah. Qalu mak jaim pasir kan. Qalu innallaha thalithu thalatha. Mereka berkata sesungguhnya Allah tu tiga. Kristian kan? Tuhan Pak, Tuhan Mak dan malaikat. Kalau dia baca qalu, dia berhenti wakaf tu. Wakaf. Disambung. Innallaha thalithu. Innallaha thalithu. Sesungguhnya Allah Taala tiga. Jaga tu. Di khabar Tuhan tu tiga ni di khabar. Tak boleh wakaf atas tu, sambung lah. Jangan wakaf atas qalu. Habis ayat. Qalu dulu lah. Mereka berkata wakaf dia. Wakaf tu lah. Maknanya suku wakaf situ. Disambung dengan ayat innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya Allah tu tiga.
Mana boleh kata begitu? Dia kabur tahun 3 orang semayang tadi. Yang wakaf tu. Tak baik. Kalau tahu makna kufur. Sebab dia mengaku tahun 3. Kena sambung. Itu dia panggil salah jali. Lahan jali. Salah pelak yang betul-betul cedera makna. Sebab dia mengaku tahun 3. Nak selamat disambung. Qalu innallaha thalithu thalatha. Mereka berkata, orang Kristian kata Nasara. Mereka berkata sungguhnya Allah Taala tu 3. Tengok dia. Betul dia kata gitu, kita kata gitu. Ini dia kata ni orang ni. Qalu dia tak baca ni. Dia sebut innallaha thalithu thalatha. Tahun 3. Tu wakaf tak boleh. Kalau dia baca juga dia tahu makna syirik dia. Sebab dia mengaku tahun 3. Nak selamat disambung. Waqalu macam mufassir waqalu innallaha thalithu thalatha. Mereka berkata Tuhan tu ada 3. Tu lahang tu tak apa molek dah. Tu tak pelak dah. Kalau hak pelak jali ni bahaya pada tempat yang bukan. Kita baca. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Molek tu. Kita pun kata innallaha thalithu thalatha. Tuhan tu 3. Bukan boleh begitu dia. Bagambang ni. Pasal dia tak reti bahasa Arab. Dia tak faham mana. Wujud dia tak faham mana dah. Pasal jahil boleh tahan. Kalau macam anak tahu maknanya kata jalan. Rosak etika anak. Sebab anak kata sungguh Tuhan 3. Mana Tuhan saya 3? Satu je. Dah kata juga. Sedangkan anak tahu. Anak salah. Salah. Minta maaf kepada Allah. Terlanjur lah. Itu dia. Lahan jali rosak makna jangan baca. Kalau lahan khafi tak apa. Dia baca Maliki Yaumiddin. Kita sambung Maliki Yaum. Tak apa tu. Itu atas qiraat tak apa. Alaihimu waladhdallin. Itu tak apa. Qiraat tu tak cerita mana. Itu cara dia. Kalau baca Suratul ladzina an'amta an'amma tu makna apa lain makna dah tu. Tu. Itu cara dia. Kena jaga Dia kata di sini saya kira bagi orang yang kalau membaca ayat selain daripada Fatihah dia betul. Kalau ayat itu pelak. Lalu mengalami tidak kepasihan, tak pasih, telok lah mana? Telok. Itu dia telok baca yang merubah makna sekalipun hal ini lantaran tidak mampu belajar agar tidak membaca surah tadi. Saya baca surah aja, baca alham aja. Itu dia. Ini kita tanggung kepada kes saudara baru yang baru masuk Islam. Itu dia. Pasal apa itu? Li'annahu yatakallamu bima laysa biqur'anin bila darurah. Sebab yang jadi gitu, jangan baca begitu. Hotelor tadi baca Fatihah saja cukup dah. Sebab apa? Ialah akan mengucapkan dia mengucap makna dia membaca kalam Al-Quran tu padahal tidak dalam keadaan terpaksa. Sengaja dia baca lahang pelak yang salah. Kalau terpaksa tak apa. Macam mana dia baca Quran tu tidak pasal, cedera makna, tapi tak mengapa kerana terpaksa. Macam mana terpaksa? Terpaksa macam ni. Dia baca juga, tak baca tak boleh. Ialah kerana nak ajak orang tu baca Quran, belajar Quran kan. Terpaksa salah pun betul dah. Terpaksa lah. Terpaksa belajar kan. Dia orang tu nak belajar Quran. Wajib kita ajar orang. Dia pelak juga. Tak apa pelak apa terpaksa. Ajar supaya jadi tak pelak. Tak apa lah. Sebab dia baru masuk Islam. Katakan tak apa lah. Ada cara dia. Ataupun dorak tadi dia ancang, orang ancang dia mau baca Quran biar salah. Baca pelak lah baca. Kalau tidak aku bunuhmu. Bacalah kita. Kerana terpaksa dah nak mengelak daripada kita dibunuh lah. Dah banyak lagi kes macam ni. Boleh kita orang main nak bunuh kita.
Dia kata, punya percaya kepada Allah, ikutlah agama kami. Agama kami ialah komunis. Nah, kalau tidak, dia shoot kita, dia gang kita kan, tembak kita dah. Ikutlah apa ni dalam hati kita, mutmainnun billah, tenang dengan Allah dah. Zahir je kita mengaku kerana maslahat dah, hati dengan Allah, tak jadi syirik kita walau baca salah. Tu darurat tu. Tu dia. Habis. Wa tarku surah jaizun. Orang itu boleh dia wa tarku surah jaizun wa mutada al-ilma hurmah. Orang ini boleh tidak usah membaca surah. Orang pelak tadi saya bacalah. Orang pelak tadi saya bacalah mana. Jangan pelak juga baca juga. Patut belajar dululah. Belajar dululah maknanya. Belajar dulu untuk mengesahkan pelak tu jadi tak pelak, jadi pasal. Tu dia. Wa muqtada kalamil iman al-hurmah. Kesimpulan penjelasan al-iman, Imam Haramain, ia haram membaca selain Al-Fatihah. Orang pelak tadi haram dia baca surah. Pasal surah tu mengubahkan makna. Mengubahkan makna. Tak pasal dia baca, bagi bertukar-tukar. Itu dia. Tak ada pasal. Kata Imam Haramain, haram baca. Belajar dulu, boleh jadi. Kebanyakan kita membaca kiraat atau zikir-zikir, ada yang tak kena sama sekali. Ada yang tak kena, tinggal bagi, dan tak kena dengan ilmu kiraat. Kita pernah dengar orang berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Kan ada kan? Zikir lepas sembahyang tau. Tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Okeylah, tak apa. Bila ada lah akhir sekali, Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Tak boleh gitu. Kalau nak sambung lah. Allahu Akbar kabira, kata ni macam berua kan? Dengar dah. Disambung tu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Tak boleh begitu baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukan wasila. Tanwin jumpa dengan apa? Allahu Akbar kabira wa. Tanwin jumpa wa. Ia juga maklum kan? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Tak kena tu. Bacalah betul, nak wasal lah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah kabira wa. Mak atau apa ni dia kan maklum dengar. Tanwin jumpa dengan wa. Dengar baca ya wa minum tu. Tak boleh pakai. Kalau nak baca waqaf, Allahu Akbar kabira waqaf. Sakta. Walhamdulillah katsira buti. Wa subhanallah bukan wasila. Kalau nak wasal dengar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukan wasila. Banyak kita dengar. Tak selesa pada ahli qiraat lah mana. Ahli qiraat tu dia jaga sangat ni. Orang belajar tajwid dia jaga. Baca. Dia jaga sangat. Sebab dia kata tidak fasih. Orang ngaji Quran dia kata kita baca tak fasih. Tak ada fasahah. Fasahah fil kalam, fil ayat. Selagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan dipanggil kah tu kah qalqalah dia ada dua. Qalqalah kubra, qalqalah surah tu qaf berikat, kah tak ada. Tak tahu bi anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak ada. Tu kah kecil.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan macam Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, akbar. Itu bukan qollah tu, bukan kecil. Qollah ni dua je. Kalau kubra sulit bunyi kecil. Kalau kubra, kalau surat duduk pada qaf, tidak berdekat. Itu kena jagalah tu makna. Dalam keadaan nak cari fasahah ni. Pasal benda ni boleh kita buat. Pasal bila kita lazim dengan benda-benda ini, maknanya buatlah kita benda yang pelak tadi. Benda yang pelak tadi tak kena dari segi ilmu qiraat. Ilmu nahwu, ilmu fiqh tak jadi masalah, tak jadi makna, tapi tak ada fasahah. Tu cara dia. Sebab kita jadi imam. Tu cara. Wa tusannu fi rak'atainil awwalaini min rubaiyatin aw thulathiyatin. Membaca surah ataupun ayat seperti di atas sunat dilakukan hanya pada rakaat satu, rakaat kedua dalam solat-solat berakaat 4 atau 3. Ya. Dia nak standard ni, dia standard dia. Standard baca surah ni, standard baca untuk keadaan piawai. Keadaan umum yang standard, sistem dia standard. Kalau kita nak baca surah, kalau semayang yang 4 rakaat, hanya baca surah tu lepas Al-Fatihah tu pada rakaat pertama dan kedua. Kalau semayang 3 rakaat, semayang jarik itu, kita baca surah tu lepas Fatihah tu rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat 3 yang baca surah. Semayang 4 rakaat, kita baca surah rakaat pertama yang kedua. Rakaat 3 yang baca surah, baca Alham saja. Sebab Alham saja. Rakaat yang ketiga, kalau 3 rakaat masa sama maghrib, rakaat pertama kita baca surah. Rakaat kedua baca surah. Yang ketiga dah saya baca surah. Bangun je lepas ayat awal tu. Bangun tu. Ayat 3, berdiri yang 3 dah saya baca surah lah. Kecuali yang kena baca, yang sunat baca, rakaat pertama pun kena baca surah, sunat lah. Rakaat kena baca surah sembahyang Jumaat. Solat Jumaat, rakaat pertama baca surah, rakaat kedua baca surah. Sembahyang raya, surah. Sembahyang witir, surah. Dan seterusnya. Jaga dia. Ini kabar. Sebab ni, ini dia panggil ittiba'. Ittiba' li amri muttaba'. Ittiba' bermakna li amri muttaba'. Yang ni ikut Nabi buat gitu, kena ikut lah. Itu cara dia. Itu dia. Cara dia. Itu dia. Sudah. Yang kita berhenti sekejap Tanda situ. Tanda situ kita baca nota sikit. Ini nota ni apa ni, harap dibaca acak kali sikit lah, mana di rumah-rumah lah, untuk kita mencari suatu rasa kepuasan untuk kita beribadat kepada Allah. Itu dia. Yang pertama, permasalahan rasa kekecewaan dalam solat dan selepas kita semayang.
berlaku pada setengah pengamal orang semayang disebabkan banyak faktor atau punca. Kadang-kadang kita disungukkan orang, ustaz, mengapa saya semayang tu tak khusyuk? Saya pun tak perhati semayang tak khusyuk. Itu satu soalan, maknanya dia sudah ada minat dia nak semayang dengan khusyuk. Alhamdulillah, macam tu kata Nabi, kalau Nabi kata itu tanda engkau beriman. Ada seorang itu, ya Rasulullah, bagaimana semayang tak khusyuk? Nabi kata itu tanda kamu beriman. Gimana Haji nak jawab? Apa maksud? Sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, mengapa saya semayang tak khusyuk? Itu kan Nabi kata itu tanda awak ada iman. Maknanya ada perhatian mana lah. Kalau orang yang tak ada perhatian, khusyuk pun tak apalah, tak khusyuk pun tak apalah, itu orang tak ada perhatian tu. Jadi orang ni, orang tak ada ni, bila tak khusyuk tanya Nabi, Nabi kata tanda muka beriman. Maknanya orang tak, orang berhemat, orang nak apa ni kan, dia rela mencari penyelesaian jumpa Nabi. Nabi kata, mu tanya tu sebab tu kamu beriman. Kalau mu tak beriman, mu tak tanya dah. Gitu lah, soal pahaman gitu lah. Jadi gitu kita juga, kita semayang, kita kena tanya diri kita, aku berzikir, mengapa tak rasa manis dalam hati? Masa jiwa tak lega dengan Allah, bila sebut la ilaha, tak lega dengan Allah, mengapa? Tilik diri, tanya hati, mengapa diriku, mengapa hatiku? Aku berzikir kepada-Mu, ya Allah, aku tak berasa berminat, aku tak berasa naik tarikan kepada-Mu, tak berasa lega jiwa, jenuh hati kasih kepada-Mu, ya Allah. Itu tanda kita beriman. Dia tak nak tinggal begitu terkaya macam awal laju, putus tali dengan Tuhan dah. Ini orang beriman. Itu dia. Ini kita bercakap sikit masalah kecewa dalam semayang. Kecewa maknanya bukan dia menangis dah, maknanya dia tak perhati. Semayang dia molek dah. Pasal apa molek? Pekat awal dia, Allahu Akbar, tak ada dah ni, tak ada dah habis dah. Yang kat tangan tu maknanya dia buang dah, buang ingat ke langit, buang ingat ke lain, tak ada ingat situ sini, atas bawah depan belakang, di luar dalam, tak ada dah. Allah, situ dia ada dah situ. Lepas dia tu marilah orang lain lagi gangguan orang lain lagi. Bila baca Fatihah tu tak mari zuk, tak mari masra, tak mari lega, tak mari jenuh hati, tak mari lembut hati dengan Allah Ta'ala. Itu gangguan. Dia tak molek dah tu. Masih akhir sekali, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Allah bunyi Assalamualaikum warahmatullahi, molek tu. Aku depan molek, kat belakang molek. Alhamdulillah dua tu dia. Tengah tu kita bagi. Tengah. Tengah tu bagi. Tu di situ ada lompang, Itu dia. Antara faktor atau puncanya ialah disebabkan sifat kurang dorongan mempelajari ilmu tentang pergerakan dan pelakuan hati yang harmoni, kerana mereka beribadat solat itu dibina dan dibangunkan dalam bentuk gerakan zahir mereka yang tidak berpaksi kepada hati. Puncanya dia beribadat tu dah pasti berdati, dia pasti berotak, ingat ke lain, dia berhati ke mata dia, ingat keluar, dah pasti berdalam ni, pasal ada kejam mata. Senalis semayang, kejam mata, baru tak nampak ni. Bayang-bayang duniawi tak internal, dah internal dalam hati ni. Nampak dia. Pasti di sini. Molek sini, molek yang lain. Itu dia. Apa yang diajar dalam ilmu Al-Quran, dalam Al-Quran sebut bahawa tahap ilmu itu dan amalnya terbagi dua, iaitu ada mendata, ada menegak. Dalam Quran dia kata ada dua ilmu, pak bawah mendata, pak bawah tengok ni, langit bawah ni, hak Tuhan. Hak mendengar ingat pada Allah.
Tengok alam kita, ingat pada Allah. Oh ni hak mendongok ni, hak mendaki ni, hak menegak ni, ingat Tuhan. Oh ni tengok alam di sekitaran kita. Bila sebut Allah naik, Allah naik dia, mendatar bawah. Mendatar ni kita lah ni duduk bawah ni. Allah tu dia mendaki, dia mendengar. Mana dia mendekat ke Allah. Allah mendatar mana di sekitaran dia. Kita ingat sini. Menaik ni mana? Merah ke Tuhan. Allah tu merah. Allah angkat. Allah angkat mana? Allah dia boleh apa ni 7 hari 14 rakaat. Allah bawah naik. Yang mendatar jatuh ke bawah. Ingat ni. Ni dipanggil horizontal bawah. Atas tu vertikal naik. Merah panggil merah. Ni kena latih. Bukan latih saja, kena train, kena rasa. Allah kena rasa. Kalau tak ada rasa, sembahyang kita insya-Allah tidak sampai kepada Allah. Sembahyang sah paling boleh, murtabak tak naik. Murtabak status tak naik lah. Tak naik pada peringkat al-muslimin. Peringkat muslim kita. Manakala yang mendegak naik, hati kita naik. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala yang mendegak kata dia mendaki kepada Allah hingga lupa kepada yang lain bila sebut Allah. Tidak ada benda pun. Segala kebesaran dunia kita hilangkan saja. Tidak bertapak dalam hati kita. Yang bertapak ke hati kita ialah Allah. Tapak situ bawa kemah. Kalau kita tengok ini bola, orang main bola kan syok gitu tau. Ya. Haji Patah dah. Orang main bola kan syok lah. Bila orang tenaga terakak ke kita tau. Syok tu boleh. Kalau lima pun tak boleh. Kita buat compare, kita compare lah. Pasal pun tak boleh. Sedangkan orang ni dekat dengan hati kita, Allah ni. Orang tu jauh pun dia kumpul tu. Lepas terakak kita ke. Hak budak. Ngapa tu pula ni tak boleh? Pasal ini iman kita dengan Allah. Banding ya, hang sendiri ya. Ini emosi. Oh tadi emosi juga. Ini rasa hati. Taste and feeling sini tu. Zauq dan syuur di sini. Maka kedua-dua dimensi ini diambil ke. Hak zahir pun kena ambil. Hak batin akak tengah macam ni hak zahir. Allah. Hak batin ingat hati. Ada beberapa perkara yang menjadikan sembunyi kibiang. Ya, sebab kita tak berasa mani dan semayang, masih berzikir dan sebagainya. Pertama, dalam masa kita bersolat, jiwa kita masih tidak tenteram. Mengapa tak tenteram dan semayang? Takbir tenteram dah. Molek dah. Seperti yang sepatutnya solat itu disempurnakan sebagai ibadat bagi kita Allah. Mengingati Allah itu sebagai akses, saluran bagi menenterangkan dan melegakan hati yang layak menerima tajalli Allah. Itu dia. Nak terima tajalli Allah nyata, Allah nanti kita kan Allah. Tajalli dia. Tajalli mana cua hati kita dengan Allah. Bila sebut Allah, ya Allah, terang tajalli dia. Tajalli mana bila sebut Allah tu hati kita berasa lega, hati kita berasa harmoni, hati kita berasa selamat, hati kita berasa sejuk, rasa terikat dengan dia, kasih pada dia. Allah, ya Allah, Allah. Mari tajalli dia, kenyataan dia tu lagi. Kena ada benda gitu. Jangan kita ikut fikir kita faham mudah. Ingat pada lafaz saja, pada bunyi. Ingat pada makna dia, ingat pada rasa hati kita. Tajalli nama dia. Tajalli nyata dengan Allah dalam hati kita, dengan perasaan kita, dengan emosi kita, dengan zuk kita.
Yang kedua, hati kita terhijak, terdendai. Hati kita terdendai. Sebab tu kita merasa tak kosong sembahyang. Hati kita bila Allah kepada tu baca surah, lara ingat tak lain. Terdendai dengan benda yang kita ingat tadi. Tak masuk no Quran, no Allah sini. Hidayah Tuhan tak masuk. Kenyataan Tuhan tak masuk sini. Terdendai dengan lain. Hati kita terhijak, terdendai. Mendendengkan hatinya untuk mendekatkan diri dengan Allah melalui alam aghya, alam makhluk. Ya bermamai dalam hati kita. Kita duduk ingat ke alam aghya, alam makhluk. Bermamai dalam kita ingat ke ni. Kadang-kadang dengar orang menangis, kita dengar. Tak apa dengar tu. Dengarlah dengar telinga, tapi ingat pada Allah dengan hati. Dengar telinga sampai ke hati benda dia. Tak tu. Gitu. Tak apalah kalau mustahak tu, kalau orang tu kemana dia batas mayang lah, pergi tolong lah. Ni tak dengar orang buka TV ke dia, kita terus mayang. Dengar telinga ni. Pak kerja telinga nak dengar suara. Kerja hati nak apa? Nak Allah kan? Hati bukan hak suara ni, hak suara telinga, hak mata mandang, hak hati hak Allah. Iman dengan Allah dengan hati kan? Dengan hati. Tak terganggulah baca orang berbual berita hati dengan Allah. Benda tu kita kena ubah. Sikap kita kena change. Kita kena ubah. Kerana kita kena bergerak hati kita ni, kerja hati dengan Allah, kerja telinga dengan radio. Dengarlah, tak apalah. Sebab tu kalau kita orang dengar, orang baca, orang dengar berita, kita sembahyang, teruskan kita dengan Allah. Telinga biarlah, hati dengan Allah. Itu tu. Ada pasangan, hak kerja telinga hak zahir, hak kerja mata hak zahir, kerja mulut baca Allah hak zahir, hak hati tak. Allah lah. Kena latih benda, kena train. Tu. Yang ketiga, kerana gangguan terbelenggu dengan tabiat. Tabiat kita tu anda nak suka tabiat ni. Pelik sungguh kita ni. Asal semayang ingat ke lain. Asal semayang ingat ke lain. Takbir molek dah. Salam molek dah. Orang yang specialnya hak mana nak semayang? Beritahu saya. Hak specialnya orang tak boleh ganggu, radio tak boleh ganggu, tangisan tak boleh ganggu. Hak mana laku dalam semayang kita? Boleh kita fokus tu, konsentrasi kita kepada itu, fokus itu. Ada satu benda. Dua perkara ada dalam tu, dalam semayang kita. Hak mana? Dia masuk kauli. Ini apa? Dah semayang. Cuba mudah je. Mari apa pun dia tak enak benda tu. Dia pegang dia tu. Haji Mang mana? Dia apa? Bila baca tu, hebatnya hati kita. Dia ada dah semayang tu. Ada 2 ayat aja. Hamba tak boleh. Benda. Ada benda ni juga, kalau betul-betul kita faham dia punya makna dia, signifikan dia, hikmah dia, wisdom dia dan sebagainya, kita tak berubah dengan Tuhan macam tu, dengan Nabi kita juga ketika itu dalam semayang kita. Dua tu gagah kita. Ni cuba ni. Tahu dah tapi tak kenal. Ni Haji Mak. Ni tahu, sekarang pun tahu lah. Mudah je. Iaitu kita baca tahiyat. Asyhadu an la ilaha. Dia ada tu, waktu bisa tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyaksi kita dengan Allah. Allah Tuhan kan saksi dengan Allah dengan hati kita, bukan dengan mata. Dia raib dengan hati kita, dengan mata tak boleh kita nampak benda ni dengan mata, dengan kepala. Tapi asyhadu aku syuk, aku menyaksi tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu gagah dia. Tekan tu speak sini, asyhadu an la ilaha. Dengar radio, hati dengan Allah. Yang kedua Nabi kita, anna Muhammadan Rasul. Itu dua benda gagah selalu.
Kalau tak gagah juga, dia panggil iman kita kurang. Iman kita tak tambah. Itulah. Iman yang tinggi sekali ialah la ilaha illallah dah. Iman dia 70 lebih iman. Iman rendah sekali iman tu dia pahala tu. Kita tengok siapa tahu jalan tok rebah, kita buang kulit pisang tok rebah orang. Itu rendah sekali. Oh tinggi Allah la ilaha illallah kata Nabi. Sebut Allah la ilaha illallah dalam sembahyang kita. Asyhadu aku menyaksi. Tuhan menyaksi aku ni. Tuhan menyaksi aku baca, aku syahadat. Asyhadu aku menyaksi kepadamu Allah, iaitu la ilaha illallah. Allah syahidi, Allah menyaksi kita. Allah alimi, Allah tahu kita. Allah yarani, Allah faham kita. Masa sebut tadi asyhadu an la ilaha illallah, maka kita kosok sejak je. Kosok sejak. Dah semarah anak kita tutup buka di TV tu sebab hati kita sedang Tuhan dah. Yang marah ke dia budak-budak. Manusia tu budak-budak kan. Yang kita hukumkan dia. So marahlah. Budak-budak kan nak ambil buat. Dia tu belaki balik dah. Jangan marah dia tak baik. Didik molek-molek. Itu dua benda. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, gagah selalu emosi kita, iman kita naik ke atas. Itu benda. Ganggu orang lain pun nak lari. Pahala dapat semacam kita. Sebab pakai pertama Allah Akbar. Pakai kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak syariah ni Muhammad sallallahu tu cukup kuat. Itu dia. Cukup kuat. Peganglah ajar orang. Tu guru saya. Itu dia. Nombor 2, marilah kita mengenali dan menghayati asas hikmat guna manfaat kekuatan ruhaniah dan ibadat kita. Kekuatan kebersihan hati batin. Hati kita ni memiliki kekuatan nur yang bercahaya. Hati kita tidak gelap, dia terang. Bila kita sebut Allah, terang. La ilaha illallah, berakhir pula suka pula, manis pula, terang pula, jinak pula, sejuk pula hati kita. La ilaha illallah. Hari benda gitu. Itu dipanggil jazbah. Jazbah Tuhan terik hati kita, semangat kita tu, kita terik diri kita. Diri kita tajalli Allah dalam hati kita. Kita tengok tajalli Allah, nur sini, nur hati kita naik, nur Allah turun sini. Nurun ala nurin. Jazbah nama la ilaha illallah. La ilaha orang lain illallah dia sendiri. Itu kejati. Dan berkeadaan celik hati, halatul isi, hati kita jadi ada jinak dia. Hati kita memang boleh jadi jinak. Masa kita berzikir, biar tenang. Tapi jangan degil. Kalau kita stubborn, kita degil, kalau keras hati macam batu, Tuhan tutup hidayah dia. Semayang macam mana pun keras hati kita, hanya semayang pada kulit dan pada luar saja. Tidak main kosong lagi. Betul bacaan, tapi hati tidak lembut dengan Allah, tak kosong dengan Allah. Tawadak Allah tidak hilang gitu. Hilang rasa kesah kita bila semayang, hilang sedih. Kalau sedih-sedih tu hilang pasal kita rasa seronok ingat pada Allah. Mana tu semayang tu, kalau Tuhan ambil nyawa, ambillah. Kalau Tuhan ambil nyawa masa tidur, ambillah amal ni. Reda dan rela dengan dia, supaya hati kita dapat nafsu al-mutmainnah, tenang dengan dia. Nafsu radiyah, kita reda dengan dia. Mardiyah, dia reda dengan kita. Itu sebab hamba Allah. Tengok dah semayang pula. Kekuatan tenaga solat atau ruh semayang. Ruh semayang mana? Bukan ruh tu semayang. Kita semayang, tapi semayang tu ada semangat dia beri kita, input dia beri kita. Macam mana tenaga semayang kita? Hati kita bergerak, hati kita bertenaga, kita ada spirit, hati kita ada spirit. Bukan punya spirit ni semangat. Semangat. Satu, hadir dengan Allah. Allah, hadir dengan dia. Allah. Hadir dengan Allah mana? Tak ada lain.
hilang yang lain, ghaflah yang lain, hudur ma Allah, hadir dengan Allah. Allah hilang habis. Yang ada Allah. Walau sikit sekali pun kena ada Allah. Ingat sembahyang kita itu Allah. Satu. Itu dia semangat sembahyang. Itu roh sembahyang. Itu spirit sembahyang. Semangat dia. Kalau tidak sembahyang kita jadi kosong. Tak ada visi. Molek kulit je. Tapi makna tak ada, hikmah tak ada, falsafah tak ada, dasar tak ada. Kena ada isi dalam hati kita tu, semangat dia iaitu hadir dengan Allah, hilang yang lain dalam Allah. Jiwa berdiri tegak pada alam baru. Pada masa kita bangun tu, ingat, masa kita bangun tu kan, ini anda nak khabar syarikat ya. Kita ada 3 alam. Alam yang pertama hak jauh. Nama dia apa ni? Alam syahadat. Alam zahir. Nampak dengan mata kepala, boleh pegang dengan tangan. Boleh. Boleh dengar dengan telinga bunyi. Itu alam syahadat. Bila kita duduk sini, hati kita ingat sini. Itu alam syahadat. Bila kita sembahyang, kita berubah. Masuk kita kawasan ni, dalam masjid. Kawasan ni, masjid ni. Kita berdiri tu, memang kita ingat ada masjid dah. Itu panggil alam baru. Alam baru ni maknanya, bila sebut Allah, itu alam dia. Tak terasa kita ingat masjid. Kita berdiri, ingat berdiri Allah. Bila kita sebut Allah tu, psikologi kita cukup tenang. Tak payah kita belajar ilmu psikologi orang barat. Ilmu psikologi. Psikologi Islam kita ada. Sebut Allah saja tenang hati. Itu dia panggil duduk pada alam jabarut ni, maknanya dia masuk masjid, kita dah berubah dah. Sampai angkat tangan berdiri Allah, itu alam jabarut dia panggil. Kerana kita ingat diri sebenarnya dulu, tak ingat alam ni dah. Nanti ingat alam jabarut begitulah. Yang ketiga alam akhirat. Alam akhirat ni jumpa Tuhan. Alam syahadat, alam jabarut. Ini tak apa, alam barzah tak apalah ni. Kita semayang ni nak pergi sana. Jiwa kita, makna ruh hati kita berdiri tegak bagi alam jabarut, alam yang kita ingat Tuhan pada masa semayang tadi. Tapi kalau kita berdiri begitu, baca Al-Hang tak ingat ke dia, bukan alam jabarut tu, alam syahadah jadi jatuh ke bawah. Tak ada kata baca Al-Hang tu tak ingat Tuhan tu. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah tu tak ingat pada Allah Taala tu, ingat lain, itu jatuh alam syahadah juga walaupun kita semayang. Pasal hati kita berpindah pada alam ni, tak pindah pada alam Tuhan, alam jabarut. Jadi dalam semayang tu jangan alih hati kita ke lain. Dan semayang boleh sebut Allahu Akbar tu, Allahu Akbar, jangan hati pindah ke lain. Kena pindah betul-betul kepada Allah. Satu patut beri hati kita pada Allah. Yang alih ke lain, yang pindah ke lain. Biar tetap beri menghadap kiblat Allah. Itu dia. Buat secara sedar. Banyak akan baca buku-buku tasawuf, berdapin dengan kawan-kawan yang soleh-soleh, dan banyak baca nota-nota, dan banyak zikir-zikir, insya-Allah perubahan berlaku pada psikologi kita. Hingga berasa nikmat menang kita semayang, berasa nikmat baca kita zikir Allah, Allah, Allah. Itu zikir mufrad dia panggil. Dan Allah tu zikir Nabi sebab mengingat keagungan Tuhan. Bersekali dengan mentazim kepada Allah. Bila kita bangun tu memang kita nak menghormati kebesaran Tuhan. Bersama-sama dengan zuk kasih, berasa kasih. Semayang tu untuk kita jalin hubungan kasih dengan Allah. Allah, berasa kasih dengan Allah, berasa jina dengan Allah, berasa rindu dengan Allah tu. Lazatlah ke sini. Hubungan kasih di sini. Yuhibbunhum ka hubbillah, Quran kata kan. Mau kasih kepada dia macam kasih kepada Allah. Kalau Quran kata sebut. Jangan rasa tenteram hati dan mengingatnya. Masa kita mentilawah, kita baca Quran tadi dan semayang baca bismillah alham tu, kita mentilawah ni, baca Quran tu, berasa tenang hati tu. Cara tu. Dia. Yang ketiga,
kekuatan mentilawah Al-Quran, kekuatan kita baca Quran. Jaga baik. Kita baca Al-Quran, kita bacakan mengikut ilmu qiraat, ilmu tajwid, itu untuk membetulkan huruf makhraj dia, wakah dia, ibtidah dia, mak dia, banyak lagi lah sifat-sifat huruf dan sebagainya. Itu dari segi hukum zahir. Tapi di sini kalau kita baca Al-Quran, dia ada ruh dia, semangat dia, bertawajuh ke hadarat Allah dengan kerinduan. Baca Al-Quran, ambil ayat-ayat yang boleh menyegarkan hati kita, pilih dalam Quran. Mana ayat-ayat yang menjadikan hati kita segar dengan dia. Jangan ambil ayat cerita. Ayat cerita galik dengan cerita lah. Ambil cerita Nabi Yusuf baca Quran kan. Takkanlah kita buat ingat Tuhan, ingat Nabi Yusuf lah. Boleh baca, boleh ibadat juga, tapi kita nak naikkan maksud kita tu, nak naikkan status hati kita, naik kepada mukmin dan muslimin tu. Ambil ayat, bila kita baca tu betul-betul menyentuh rasa hati kita, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Menyentuh hati, mendekati kita. Menyentuh hati kita, mendekati Allah. Ambil ayat Al-Quran tu, cari ayat. Pilih ayat yang menyentuh dengan hubungan kita dengan Tuhan. Banyak Al-Quran tu, banyak. Tu dia. Bertadabbur dengan nasihat dia. Kita ambil iktibar nasihat dia. Merasa terpimpin dengan hukum-hukum dia. Masa kita baca tu, kita ingat hukum-hukum dia. Hak mana hak wajib, hak mana yang haram tu, kita patut mengambil periktibaran daripada contoh-contoh perbandingan. Banyak cerita perbandingan. Tuhan kata dalam Quran, kalau Quran itu diturun ke atas bukit, nanti hancur bukit itu. Tapi Quran tak turun atas bukit, tak turun atas hati kita. Nah, kalau Quran turun atas bukit, hancur, Tuhan kata. Larat tu sadiq mutasadiq min khasyatillah. Kalau bukit itu ada akal, Tuhan kata, bukit itu ada hati. Jatuh Quran turun atas bukit, jadi hancur bukit tadi. Tapi oleh sebab batu ni tak ada akal, tak ada hati dah, tak ada nafsu, dia beri kita sini hati. Maka orang yang dapat nikmat Quran tadi ialah orang ada hati, yang khusyuk dia baca Al-Quran. Itulah saja rahmat Al-Quran. Pada orang fasik tak jadi masalah apa-apa tu. Dia macam bukit, hati batu. Itu dia. Kisah-kisah peristiwa yang terjadi pada alam dan manusia, jadi gunung ganang, jadi sana apa ni, buah besar lah, sanumi dan sebagainya. Bila baca Al-Quran, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Hendaklah diingatkan zikir subhanallah dengan zul tilawah. Bila sampai ke subhanallah wasabbih bihamdi rabbika, itu macam nak tasbih pada Tuhan. Subhanallah. Tasbih pada Tuhan ni, anda nampak memerlukan pada emosi kita yang cukup cerah, perasaan kita yang cukup tenang. Ada dua perkara. Bila kita kata subhanallah, mana masuci Tuhan, aku beriktikaf. Subhanallah, masuci Tuhan. Apa itu? Itu bahasa. Masuci Tuhan, masuci Allah dari sebab kekurangan. Itu bahasa. Tapi dari segi pengalaman hati kita, ertinya kita kata subhanallah tadi, jangan kita mencerca apa saja perbuatan Tuhan yang buat atas dunia ni. Kalau diri kita sakit demam, subhanallah, tak berasa kita nak protes buatan Tuhan. Itu dia maksud subhanallah. Itu dia. Kita tidak ada bersangka dengan Tuhan. Kalau turun bala pun tak kisahlah kita, berobatlah kita, sakit pun tak apa, redalah aku denganmu. Itu mana subhanallah, masuci Tuhan. Tuhan tidak zalimkan kita. Pasal apa? Kan di sini tempat testing, tak cubaan balik. Yang nak ni akhirat. Oh no, kita nak tu. Sakit di sini boleh pahala dah. Nabi kata dah. Balasan sana. Sini nampak. Kau nampak semua sini ya. Boleh pahala selalu. Orang buat baik boleh pahala, orang majak boleh neraka, nampak sini.
Tak jadi benda gitu. Sebab pahala benda besar-besar. Tak padan dengan dunia seperti speak dah. Satu, kalau kami nampak tahun ini, tak ada orang pun nak jadi kafir dah tu. Itu dia. Sebab itu Tuhan buat atas dunia ni ada benda tu masam, ada tu manis, ada benda tu pahit, ada benda tu racun. Kalau betul-betul Tuhan nak jadikan ni molek belaka, mengapa Tuhan jadikan racun? Mengapa Tuhan jadikan pahit? Mengapa Tuhan jadikan itu ini dah? Itu maknanya di sana tempat asalnya. Enggak tu? Asal. Itu cara dia. Tu subhanallah. Itu maknanya dia. Jangan usahakan dengan Tuhan dan kita buat satu tanggapan Tuhan tu ada maha suci, dia ada kekurangan. Satu masa tu pelajar sufi di Mesir, tok guru dia ajak anak murid dia pergi di padang pasir, dia kebun di ladang orang tanah apa ni, tanah apa ni dipanggil ni, apa ni Allah, macam padi ni, benda putih-putih macam padi ni, gandum. Awak tu dia ingat gandum. Musim gandum dituai, pokok gandum mati dah. Kambing-kambing mari lah dia makan tu. Makan tu rupu-rupu. Takar-takar gandum mati tadi. Tu rugi. Pelajar-pelajar semua ikut kami ni, kita pergi melawat tempat ni yang pokok gandum dah mati. Jami-jami itu dimakan kambing ke apa dah kira tu. Tak apa tu pergi amal-amal. Berjumpalah seorang murid itu, mulut dia ganas sikit. Bukan ganas, camik. Tok guru. Busuk tok guru ni, kambing ni mapu. Kambing mapu, bulat. Tengok. Tu kita tengok. Nabi besar. Bila kamu bertemu benda yang menjadikan kamu sentokkan jiwa, yang menjadikan kamu jadi keheranan, yang menjadikan kamu rasa tak puas hati, busuk bau, kenalah kamu kata subhanallah. Sebab apa? Sebab apa tadi gitu? Kerana mengambil iktibar, mati tak ada, hak punya siapa? Membuat ke siapa buat? Siapa matikan, siapa hidupkan? Tuhan kan? Mengkata begitu, sudah mencabar kebesaran Tuhan, sudah tidak apa ni, tidak apa dia panggil, berjudi dengan Tuhan, berusaha dengan Tuhan. Kena balik, istighfar balik, subhanallah, maksud Tuhan. Betulkan hati tu, jangan cek-cek. Kalau ada benda pelik-pelik, busuk-busuk subhanallah, tutup hidung subhanallah. Yang kata mampu dengan benda tu, jangan. Boleh. Hak Tuhan buat. Tak tu. Hak Tuhan jadi, Tuhan terbih kan. Itu ajar dia. Dia ajar tu, dia nampak benda pelik, subhanallah, hati tenang. Nafsu kita marah tu lah, busuknya nafsu kita, tapi hati kita kawal, tak camik mulut, subhanallah, hati molek. Itu kisah Tuku yang soleh. Itu dia. Itu cara dia nak didik. Tu. Bila baca tentang ayatnya berhubung dengan syurga dan rahmat Allah, hendaklah kita kata sa'allahu min fadlihi, ya Allah, aku pohon kelebihan kau, ya Allah, ya Allah. Rahmat Tuhan, mudah-mudahan ya Allah berilah kami kelebihannya. Apabila dibaca ayat Al-Quran itu mengenai perkara azab api neraka, bila baca Al-Quran jumpa dengan azab api neraka. Iddat lil kafirin, neraka itu disediakan untuk orang kafir dengan Tuhan, orang degil dengan Tuhan. Macam mana kita nak nak membersihkan jiwa kita? Apabila dibaca Al-Quran mengenai dengan perkara azab api neraka, mengenai murka Allah ke atas individu atau golongan seseorang, maka kita mohon perlindungan dari ditimpakan atas kita. Kita sebut na'udzubillah min zalik. Itu cara kita dengan Tuhan. Kontak dengan Tuhan tu, hati kita jangan menyebabkan kemarahan Tuhan. Kita kena
kalau berjumpa dengan ayat azab, nauzubillah. Kalau berjumpa dengan benda yang menggemparkan emosi kita tak sedap hati, subhanallah. Itu cara dia. Itu jelas. Yang ke ni pula berkenaan fikir. Kekuatan tenaga zikrullah mengingati Allah dengan yang maha esa. Ini berkenaan dengan zikir. Tapi dah masa. Kita sambung balik wallahu alam. Sambung balik. Panjang lagi ni.